Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua fans Harimau Malaya. Kita berjumpa lagi hari ini, istimewa, eksklusif kami bawakan kepada anda Datuk Ong Kim Swee. Selamat pagi Datuk. Selamat pagi. Sihat ya hari ini? Sihat, terima kasih atas jemputan untuk saya memberikan sedikit pendapatnya. Okey, kita sebenarnya hari ini nak minta pendapat Datuk Ong Kim Swee lah berkenaan dengan prestasi semasa skuad under 23 Malaysia. Sebab bila kita bercakap tentang skuad bawah 23 ni, yang pertama bermain di minda is skuad Datuk Ong Kim Swee dulu. Dia punya kejayaan, kegemilangan tu masih di hati kami. So saya rasa tak ada orang yang lebih layak untuk kita tanyakan prestasi semasa, apatah lagi lepas friendly baru-baru ni. So boleh tak Datuk Ong Kim Swee cakap dulu secara general prestasi sewaktu friendly yang diadakan bersama skuad bawah 23 negara itu? Apa yang saya dapati, pemain-pemain yang bermain dengan pasukan Sabah FC tempoh hari, setahu saya bukan pemain-pemain utama pasukan bawah 23, tetapi mereka tidak menunjukkan sebarang ataupun boleh saya katakan gugup bermain dengan pemain-pemain yang jauh lebih berpengalaman. Dan ini membuktikan pemain-pemain bawah 23 yang ada ketika ini mempunyai potensi untuk mereka diketengahkan lagi, dan saya percaya dengan adanya banyak perlawanan-perlawanan ataupun kejohanan-kejohanan yang akan datang, pemain-pemain yang beraksi dengan pasukan Sabah FC tempoh hari boleh mencapai satu tahap yang lebih baik. Alright. Okey, bila Datuk kata nampak bahawa pasukan tu dipenuhi bukan pemain-pemain utama, rasanya adakah mereka bersedia untuk bagi saingan untuk Piala AFF kali ni untuk bawah 23? Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut tentang Piala AFF, kita harus faham yang pasukan ini mempunyai 4 kejohanan penting pada tahun ini. Pertama, yang akan datang di Cambodia, AFF. Selepas itu, Sukan C dan diikuti dengan Piala AFC bawah 23 sebelum kejohanan terakhir Sukan Asia. Yang penting, FM harus menetapkan satu objektif yang realistik. Di manakah kejohanan yang cukup penting untuk mereka meraih kejayaan? Prioriti kena diberikan pada kejohanan-kejohanan tertentu. Bagi saya, contoh, Piala AFC dah tentu merupakan satu kejohanan yang cukup penting, dan kita tidak boleh lupa juga Sukan C. Ya? Dan apabila ini berlaku, FM harus memberikan lampu hijau untuk mereka mendapatkan pemain-pemain terbaik. Kini kalau kita lihat, apabila saya berjumpa dengan Brad dan juga barisan kejurulatian mereka, saya difahamkan 25 pemain utama mereka tidak bersama mereka kali ini, hanya segelintir. Jadi apakah tujuan kita ke sukan atau ke kejohanan AFF di Cambodia? Adakah kita harus meletakkan target untuk mereka menjadi juara ataupun layak ke final secara realistik? Ya, di mana saya percaya barisan pemain yang sedia ada bersama Brad kali ini merupakan pemain-pemain yang mungkin second ataupun third tier, tetapi ini bagus untuk Brad menilai mereka supaya pool of player mereka akan bertambah ramai. Adakah bila cakap pasal pool of player, adakah ini adalah langkah rentetan daripada saranan Datuk Del sebelum ni yang perlu besarkan pool of players? Jadi untuk pilihan Brad Maloney untuk kejohanan yang lebih besar lepas ni, ini satu macam pengorbanan untuk bagi ruang kepada player-player yang jarang dapat peluang, Datuk? Ya, ini satu langkah yang baik, tetapi kita perlu realistik di sini. Seperti saya katakan, di manakah kejohanan yang kita fikir penting untuk kita dapatkan pendedahan dan juga mendapatkan keputusan. Ya, contoh seperti saya kata, Sukan C, ya, selepas tu Piala AFC. Ini bagi saya dua kejohanan yang cukup penting. Sukan C selalu apabila berlaku pada saya banyak kali,
apabila yang terkini 2019 di Manila, apabila mereka mengatakan ini sukan C tidak penting untuk bola sepak, kita tak perlu memberi, tidak perlu membawa pemain-pemain terbaik kita, tetapi apa berlaku bila saya tak layak? Saya dipecat. Jadi kita kena berlaku adil di sini. Bukan saya mempertahankan jurulatih. Kita harus faham, peminat akan kata, oh ini mungkin segelintir pegawai akan katakan, oh kita tidak perlu menghantar pemain terbaik. Ini merupakan second tier tournament. Tetapi kita kena faham, sukan C, saya telah beraksi sebanyak 5 kali sukan C, ya, saya tahu apa yang mereka kendaki. Jadi kita kena tetapkan KPI untuk Brett Maloney, apa yang beliau harus lakukan dalam setiap kejohanan. Dan jika kita menetapkan KPI yang paling tinggi, pastikan semua pemain bawah 23 yang terbaik di negara kita akan diberi ruang untuk bersama beliau. Saya tertarik dengan apa yang Datuk cakap tadi tentang kalau kita tak capai tu, dia punya kecaman. Apatah lagi dalam keadaan sekarang, fans memang dah terlalu vokal dan banyak pihak yang macam menunggu sesuatu yang boleh ditembak macam tu tau. Bayangkan kalaulah skuad AFF ni tak lepas grup, mungkin kecaman ke atas Brett tu akan jadi luar biasa dan mungkin akan dapat nasib yang seperti Datuk juga, kena pecat tu mungkin dalam menghadapi perlawanan yang lebih besar lepas ni. Saya kalau kecaman itu dah menjadi lumrah. Kecaman yang bersifat positif, kecaman yang tahu tentang apa suasana ataupun para pemain yang bermain, saya rasa itu bukan satu masalah. Tetapi kecaman-kecaman yang mengatakan, oh kita dah layak secara merit ke AFC bawah 23, tetapi dengan AFF pun kita tak boleh layak ke peringkat separuh akhir. Tapi adakah mereka tahu ataupun faham pemain-pemain yang dibawa bukanlah pemain-pemain utama? So, seperti saya katakan awal tadi, barisan pemain yang sedia ada ini akan mengumpulkan lagi banyak pool pemain jika berlaku sesuatu pada pemain-pemain utama sebelum kejohanan yang lebih penting. Untuk Coach Brett sendiri, ada tak Datuk Ong ada macam bagi dia nasihat? Sebab yelah, again, kalau berlaku situasi macam tu, tekanan dekat dia mungkin memuncak lebih daripada biasa. Setelah begitu lama dengan saya percaya Brett Maloney dan juga barisan kejurulatihan mereka mempunyai pengalaman yang cukup luas. Bersama saya, kita telah menempuhi banyak pengalaman pahit, manis, situasi-situasi tertentu jika pemain ini tidak dapat, apa yang harus kita lakukan. Dan saya mempunyai kepercayaan sepenuhnya di mana mereka tahu untuk mengambil langkah seterusnya jika plan A tidak berlaku, plan B tidak berlaku dan apa yang mereka harus lakukan pada plan C. Okey, melihat pada kejohanan kelayakan AFC sebelum ni yang bawah 23 skuad Brett Maloney, dia punya gameplay tu kalau kita tengok daripada ruang bicara fans di netizen lah, maksudnya netizen cakap lah kan, gameplay daripada Coach Brett ni lebih kepada efektif. Dia tak akan menang besar. Dia janji menang 1-0. Keputusan dia kadang 1-1, 2-1, tapi yang penting efektif. Adakah game taktikal yang macam tu sesuai untuk tim kita untuk bawa ke depan? Bagi saya, jika kita bermain dalam setiap kejohanan yang memerlukan keputusan, apabila mereka bermain dalam kelaikan tempoh hari tahun lepas di mana mereka menang dengan jumlah jaringan yang kecil, yang penting para pemain tahu untuk mendapatkan keputusan. Jika kita berlatih baik mana sekalipun, kita boleh menjaringkan 4-5 gol tetapi dibolosi dengan 6-7 gol, kita masih tewas. Tetapi apabila kita menjaringkan 1 ataupun 2 gol, apa yang perlu kita lakukan selepas itu? Ini bermakna pemain dah faham. Apabila mendahului, secara tactical knowledge, setiap pemain saya percaya bertambah matang. Mereka tahu mengawal situasi. Itu yang penting apabila pemain-pemain remaja ini masuk ke peringkat senior, mereka tahu apa yang mereka perlu buat dan apa demand
yang kita kendaki daripada mereka untuk mendapatkan keputusan. Okey. Saya nak imbas balik kalau magical moment sewaktu Dato' Ong Kim Swee bawa Under-23 mana kita dapat tewaskan Korea Selatan yang dibarisi dengan player EPL juga masa tu. Kalau kita tengok atas kertas dia macam boleh katakan mission impossible juga. Tapi mungkin ada satu resepi yang Dato' Ong Kim Swee bagi supaya ada spirit no fear bermain menentang star-star ni sampai kita dapat kalahkan mereka. Boleh kongsikan tak Dato' Ong Kim Swee? Ya, sebelum kita turun ke padang, tak kira tim mana kita main sekalipun, sama ada tim yang paling bagus dalam dunia atau tim yang paling rendah ranking dalam dunia, kita tidak boleh mengambil mudah. Pertama, kedua, approach kita harus positif. Dan jika Brad mampu memainkan peranan terutamanya daripada segi psikologi dan juga approach kita, taktikal kita untuk menentang pasukan yang kuat, saya rasa tak mustahil perkara itu akan berlaku. Di mana persiapan untuk menentang sesuatu pasukan akan memerlukan analisa yang banyak. Dan dengan adanya barisan jurulatih Brad, mereka mampu mencari segala kelemahan. Setiap pasukan terbaik di dunia sekalipun mempunyai kelemahan. Jika kita dapat mengeksploitasi kelemahan pasukan lawan, saya rasa kita mampu mencapai keputusan-keputusan yang baik. Wow. Okey, saya nak tanya satu soalan berkaitan dengan pemain Under-23 sekarang ni. Ada satu kes dulu di mana sewaktu Alan Harris melatih skuad Malaysia, dia panggil Ahmad Syahrul Azhar, masa tu menolak panggilan sebab ada masalah peribadi. Kemudian dia dengan tegas dia ambil keputusan untuk tak panggil langsung lepas tu Ahmad Syahrul. Dan dalam hal ini, baru-baru ini fans tertanya-tanya tentang Wan Kuzri. Bila dia tahu ada panggilan tapi last minute baru dia bagi tahu ada masalah family, dan dengan situasi yang berlaku pada Sumarih juga. Jadi benda ni jadi hangat tentang ni. Dan yang yang buat tertanya-tanya sebab Coach Brad kata masih akan ada peluang untuk beliau. Adakah ini satu yang wajar? Adakah ada seorang pemain yang bigger than the team, kita bagi peluang berterusan, ataupun memang sebenarnya masalah tu memang tak boleh dielakkan? Di sini bagi saya ini persepsi. Persepsi daripada fan, persepsi daripada pihak luar, dan yang paling penting kita harus tahu apa yang sebenarnya berlaku. Bagi pemain-pemain muda yang berpotensi, kita harus guide mereka dengan cara yang betul. Lebih-lebih lagi Wan Kuzri yang kini berada di Amerika. Kita harus faham jika beliau datang ke Malaysia, beliau memerlukan kuarantin, dan sekarang bukan macam dulu lagi. Kita boleh panggil pemain datang terus bersama pasukan, tetapi mempunyai proses-proses yang tertentu. Jadi saya percaya mesti ada jalan keluar untuk memanggil Wan Kuzri pada kejohanan-kejohanan yang akan datang. Ini terpulang dengan apa yang Coach Brad ada selain daripada Wan Kuzri. Jika kita mempunyai cukup depth ataupun kualiti dan Wan Kuzri mempunyai masalah untuk pulang ke negara kita, dan tentu Coach Brad akan memilih pemain yang sedia ada berada di Malaysia. Okay, saya dah sampai ke soalan yang terakhir untuk Dato' Ong Kim Swee. Saya nak tanya sebab Coach pernah melatih bawah 23 dan senior juga. Mengapa ada satu situasi di mana Coach dekat Malaysia ni bila bawa bawah 23 resultnya sangat cantik, tapi tak sama bila bertukar kepada tim senior. Bila dipromotkan ke tim senior, walaupun ada bawa player yang sama, dia hasilnya tak sama. Adakah masalah bila player tu sendiri meningkat usia, ada perubahan dari segi dia orang punya mentality, attitude untuk berjuang untuk Malaysia? Boleh bagi komen tak, Datuk? Ya, saya telah menganalisa tentang situasi ini, bukan baru ini, tetapi hampir 7-8 tahun yang dahulu, di mana kita berjaya. Kalau kita lihat
pasukan-pasukan remaja negara yang beraksi dalam AFC, AFF dan beraksi dengan pasukan Jepun, Korea, Australia, baik macam seperti saya bermain dengan pasukan Timur Tengah, kita mampu menyaingi mereka dan kita mampu menewaskan mereka. Tetapi seperti Aul cakapkan tadi, di mana kita apabila tiba ke peringkat senior, kita jauh ketinggalan. Ya, saya tak nafikan benda tu. Jadi kita harus memikirkan kenapa perkara-perkara ini berlaku. Di mana kita ambil contoh Vietnam. Vietnam apabila mereka layak, tak silap saya, pada World Cup Under-20, ya, beberapa tahun dahulu, tetapi pemain-pemain yang terlibat dalam World Cup Under-20 kini merupakan nadi pasukan Vietnam. Itu menyebabkan mereka berada dalam satu level yang berlainan sekarang. Dan bagi negara kita, ini perlu kita cari jalan penyelesaian, di mana apa berlaku pada pemain ini selepas mereka beraksi dengan baik bersama pasukan negara bawah 20, bawah 23. Jadi selepas itu kita harus memikirkan satu jalan keluar di mana pemain-pemain ini terus beraksi dan bermain untuk negara. Tapi dari mata Datuk sendiri, nampak tak perbezaan mentaliti pemain tu sendiri sewaktu Under-23 dan bila dibawa ke skuad senior? Pendapat saya setuju, bukan semua pemain. Ada pemain yang mentaliti, saya sudah cukup mewakili negara dan kini saya perlu bersama kelab dan memikirkan masa depan saya. Itu tak salah bagi saya. Tetapi pada masa yang sama, ada pemain yang ingin terus beraksi untuk pasukan negara. Jadi kita tidak boleh mengatakan semua pemain. Ada segelintir pemain dan ada juga pemain yang ingin beraksi. So, kalau mereka ingin beraksi, kita memerlukan pemain-pemain yang telah didedarkan di peringkat remaja terlebih dahulu sebelum bersama pasukan senior akan memberikan lebih banyak impact daripada pemain-pemain yang hanya sekali ataupun dua kali beraksi untuk pasukan negara. Okey, rasanya itu sahaja soalan yang saya nak sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Ong Kin Swee sebab sangat profesional, sangat humble, sangat friendly bila kita jemput untuk interview hari ini. Terima kasih banyak-banyak Datuk Ong Kin Swee. Terima kasih Aud. Thank you. All the best. Selamat tahun baru juga. Thank you. Selamat tahun baru Gina. Terima kasih. Jumpa lagi Datuk. Alright. Okey, itu dia temu bual eksklusif bersama dengan Datuk Ong Kin Swee berkenaan dengan situasi pasukan bawah 23 negara. Apapun, kita tetap doakan yang terbaik. Walaupun bukan pemain-pemain yang utama ada dalam skuad, kita tahu mungkin ada result yang positif akan berjaya dicapai di kejohanan di AFF bawah 23 kali ini. Okey, teruskan bersama kami di Harimau Malaya. Subscribe YouTube channel kami, follow semua media sosial kami, ada Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, semua tekan loceng supaya tak terlepas sebarang konten terbaru. Okey, kita jumpa lagi. Bye bye.